Seorang muridnya telah menceritakan bahawa setelah menunaikan haji, saya telah pergi menziarahi Hadrat Syekh. Lalu beliau telah bertanya kepada saya, adakah kamu telah membuat azam dan niat untuk menunaikan haji sewaktu ingin menunaikan haji dahulu? Saya menjawab, ya, saya telah membuat azam dan niat yang kuat untuk melaksanakan haji. Syekh bertanya lagi, di samping niat tadi, adakah kamu juga telah berniat untuk meninggalkan segala perbuatan yang bertentangan dengan kesempurnaan amalan haji yang telah kamu lakukan sejak lahir hingga ke hari ini? Saya menjawab, saya tidak berniat seperti yang demikian. Syekh berkata, kalau begitu kamu masih belum berniat untuk haji. Selepas itu Hadrat Syekh bertanya lagi, adakah kamu telah menanggalkan pakaian kamu ketika ihram? Saya menjawab, ya, saya telah menanggalkan kesemua pakaian saya. Syekh bertanya, adakah bersamanya kamu telah menyisihkan segala sesuatu selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala daripada hatimu? Saya menjawab, saya tidak berniat seperti yang demikian. Lalu Syekh berkata, kalau begitu kamu belum menanggalkan pakaian kamu. Kemudian Syekh bertanya, adakah kamu telah bersuci dengan mandi dan berwuduk? Saya menjawab, ya, saya telah bersuci dengan sempurna. Syekh bertanya, di samping itu adakah kamu juga telah bersuci daripada dosa dan kesalahan? Saya menjawab, saya telah membuat seperti demikian. Syekh berkata, kalau begitu suci kamu itu masih belum sempurna. Syekh bertanya lagi, adakah kamu juga telah bertalbiyah? Saya menjawab, ya. Syekh bertanya, adakah kamu mendengar apa-apa jawapan daripada Allah Subhanahu Wa Taala? Saya menjawab, saya tidak mendengar apa-apa jawapan. Syekh berkata, kalau begitu ucapan talbiyah kamu itu masih belum sempurna. Syekh bertanya lagi, adakah kamu telah memasuki tanah haram? Saya menjawab, ya, saya telah memasukinya. Syekh bertanya, adakah kamu juga telah berazam untuk meninggalkan segala perkara yang haram untuk selama-lamanya? Saya menjawab, saya tidak berazam seperti demikian. Syekh berkata, kalau begitu kamu masih belum memasuki tanah haram. Syekh bertanya lagi, adakah kamu menziarahi kota Mekah? Saya menjawab, ya, saya telah menziarahinya. Syekh bertanya, ketika itu adakah kamu juga berpeluang menziarahi alam selainnya, yakni alam akhirat? Saya menjawab, saya tidak melihat apa-apa daripada alam akhirat. Syekh berkata, kalau begitu kamu juga masih belum menziarahi kota Mekah. Kemudian Syekh bertanya, adakah kamu memasuki Masjidil Haram? Saya menjawab, ya, saya telah memasukinya. Lalu Syekh berkata, pada waktu itu adakah kamu merasakan yang kamu dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Saya menjawab, saya tidak merasakan seperti yang demikian. Syekh berkata, kamu juga masih belum memasuki Masjidil Haram. Syekh bertanya lagi, kamu juga telah menziarahi Kaabah yang mulia? Saya menjawab, ya, saya telah menziarahinya. Syekh bertanya, adakah kamu nampak sesuatu yang kerananya manusia telah datang ke Kaabah? Saya menjawab, saya tidak menampak apa-apa. Syekh berkata, kalau begitu kamu masih belum melihat Kaabah. Kemudian Syekh bertanya, adakah semasa melakukan tawaf kamu telah membuat ram, iaitu larian anak? Saya menjawab, ya, saya telah melakukannya. Syekh bertanya, adakah kamu rasakan yang kamu telah lari daripada keduniaan sehingga kamu telah terpisah daripadanya? Saya menjawab, saya tidak merasainya. Lalu Syekh berkata, kalau begitu kamu masih belum melakukan ram. Syekh bertanya lagi, adakah kamu menyentuh Hajarul Aswad dan mengucupnya? Saya menjawab, ya, saya telah berbuat demikian. Mendengar Hadrat Syekh mengeluh dengan penuh ketakutan dan berkata, adakah kamu tahu bahawa sesiapa yang menyentuh Hajarul Aswad seolah-olah dia telah berjabat tangan dengan Allah, dan barang siapa telah berjabat dengan Allah maka dia telah aman daripada segalanya. Jadi adakah kamu telah merasai keamanan itu? Saya menjawab, saya tidak merasainya. Syekh berkata, kalau begitu kamu masih belum menyentuh Hajarul Aswad. Kemudian Syekh bertanya, adakah kamu bersolat 2 rakaat di makam Ibrahim? Saya menjawab, ya. Lalu Syekh berkata, ketika itu adakah kamu telah sampai ke suatu kedudukan yang tinggi di sisi Allah, dan adakah kamu telah tunaikan haknya, dan adakah kamu telah tunaikan maksud kamu berdiri di sana? Saya menjawab, saya tidak dapat berbuat apa-apa. Lalu Syekh berkata, kalau begitu kamu juga masih belum bersolat di makam Ibrahim. Syekh bertanya lagi, adakah kamu hendak mendaki Safa ketika mengerjakan sa'i? Saya menjawab, ya, saya mendakinya. Syekh bertanya, apakah yang kamu lakukan di sana? Saya menjawab, saya telah bertakbir 7 kali dan berdoa agar haji saya diterima. Syekh bertanya, adakah kamu mendengar takbir para malaikat bersama takbir kamu, dan adakah kamu menyedari akan hakikat takbir kamu itu? Saya menjawab, tidak. Syekh berkata, kamu masih belum bertakbir. Kemudian Syekh bertanya, selepas itu kamu turun dari Safa? Saya menjawab, ya. Syekh bertanya, ketika itu adakah kamu merasai yang kamu telah suci daripada segala kekejian? Saya menjawab, tidak. Syekh berkata, kalau begitu kamu masih belum naik ke Safa dan boleh juga turun daripadanya. Syekh bertanya lagi,
adakah kamu berlari di atas Safa dan Marwah? Saya menjawab, ya. Syekh bertanya, ketika itu adakah kamu merasakan yang kamu telah lari pada sekalian makhluk dan menuju kepada Allah? Mungkin Hadrat Syekh mengisytiharkan kepada kisah Nabi Musa dalam surah Ash-Shura dan ayat dalam Az-Zariyat. Saya menjawab, tidak. Syekh berkata, kalau begitu kamu masih belum berlari di antara Safa dan Marwah. Kemudian Syekh bertanya, adakah kamu mendaki Bukit Marwah? Saya menjawab, ya. Syekh berkata, di sanalah tempat turunnya sakinah. Adakah sakinah telah turun ke atas kamu dan kamu telah mendapat bahagian yang banyak daripada sakinah tersebut? Saya menjawab, tidak. Syekh berkata, kamu masih belum mendaki Marwah. Syekh bertanya lagi, adakah kamu pergi ke Mina? Saya menjawab, ya, saya pergi. Adakah kamu telah mencapai suatu harapan pada Allah yang kamu tidak akan melakukan sebarang maksiat lagi selepas itu? Saya menjawab, saya tidak sempat berbuat demikian. Syekh berkata, kamu masih belum pergi ke Mina. Kemudian Syekh bertanya, adakah kamu masuk ke Masjid Khaif di Mina? Saya menjawab, ya, saya memasukinya. Syekh bertanya, ketika itu adakah kamu merasai ketakutan kepada Allah yang tidak pernah kamu rasai ketika lain? Saya menjawab, tidak. Lalu Syekh berkata, kalau begitu kamu tidak memasuki Masjid Khaif. Syekh bertanya lagi, adakah kamu pergi ke Medan Arafah? Saya menjawab, ya, saya telah pergi ke sana. Syekh bertanya, adakah kamu dapat mengenali sesuatu di sana yang dapat menyedarkan kamu kenapa kamu datang ke dunia? Dan apakah yang sedang kamu lakukan? Dan sekarang ke mana arah tujuan kamu? Saya menjawab, tidak. Lalu Syekh berkata, kamu belum sampai ke Arafah. Kemudian Syekh bertanya, kamu pergi ke Muzdalifah? Saya menjawab, ya, saya pergi. Syekh berkata, di sana ialah tempat untuk disebut nama Allah sehingga hati menjadi lupa kepada selain daripadanya. Sebagaimana firman Allah dalam ayat surah Al-Baqarah 158. Saya menjawab, tidak. Lalu Syekh berkata, kamu juga tidak pergi ke Muzdalifah. Kemudian Syekh bertanya, adakah kamu telah melakukan korban di Mina? Saya menjawab, ya, saya telah melakukannya. Syekh bertanya, pada waktu itu, adakah kamu juga telah menyembelih nafsu kamu? Saya menjawab, tidak. Lalu Syekh berkata, kalau begitu kamu masih belum melakukan korban. Syekh bertanya lagi, adakah kamu melontar rami? Saya menjawab, ya, saya melakukannya. Syekh bertanya, adakah dengan setiap lontaran anak batu itu kamu merasakan yang kejahilan kamu juga turut terlontar dan ilmu pengetahuan kamu bertambah? Saya menjawab, tidak. Syekh berkata, kamu tidak melakukan rami. Syekh bertanya, kamu melakukan tawaf ziarah, yakni tawaf rukun? Saya menjawab, ya, saya melakukannya. Syekh bertanya, adakah telah terbuka beberapa hakikat di hadapan kamu dan adakah kamu telah disirami dengan layanan kemuliaan daripada Allah? Ini adalah kerana Nabi Muhammad SAW telah bersabda, orang yang melakukan haji dan umrah adalah seumpama orang-orang yang datang menziarahi Allah, adalah menjadi satu kemestian ke atas sesiapa yang dia ziarahi untuk melayan orang yang menziarah. Saya menjawab, saya tidak merasai apa-apa. Syekh berkata, kamu tidak melakukan tawaf ziarah. Kemudian Syekh bertanya, adakah selepas itu kamu bertahalul, iaitu membuka ihram? Saya menjawab, ya. Syekh bertanya, pada waktu itu adakah kamu telah berjanji untuk sentiasa mencari rezeki yang halal? Saya menjawab, tidak. Lalu Syekh berkata, kamu belum lagi bertahalul. Syekh bertanya, kamu melakukan tawaf wida? Saya menjawab, ya. Syekh bertanya, ketika itu adakah kamu juga telah mengucapkan selamat tinggal kepada nafsu kamu sendiri sepenuhnya? Saya menjawab, tidak. Lalu Syekh berkata, kamu masih belum melakukan tawaf wida. Kemudian Hadrat Syekh berkata, ulangilah haji kamu dan lakukan sebagaimana yang aku telah jelaskan kepada kamu.